Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Iza Farhana binti Mustafa. أرغب أن أتحدث عن تتابع أحداث الإفتراء بداية من عهد عثمان. قد ثار عثمان رضي الله عنه طوائف من مصر والشام وذهبوا إلى المدينة وحاصروا في بيته وطلبوا من اعتزال الخلافة فأبى فاقتلوه في منزله وهو يقرأ القرآن. وتوفي عثمان بالمدينة المنورة شهيدا سنة 35 هجرة. وهذه مؤامرة من مؤامرات فارس والروم والمغلوبين على أمرهم. وقد أثر فاقتلوه حزن جميع المسلمين. Okay. ما معنى المقطع؟ تتابع أحداث الإفتراء. Bermulanya perpecahan di zaman Saidina Osman, telah memberontak dari kalangan Mesir dan Syam ke atas Saidina Osman, dan mereka pergi ke rumah beliau dan meminta dia untuk menarik diri daripada kekhalifahannya, dan mereka bertindak untuk membunuh Saidina Osman di rumahnya sewaktu beliau sedang membaca Al-Quran. Maka wafatlah Saidina Osman di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 35 Hijrah, dan peristiwa itu merupakan peristiwa yang menimbulkan kesedihan buat umat Islam pada ketika itu. Assalamualaikum, ismi Erdina Safiha binti Izzuddin min IC 110 Salasah DA. سأكلم عن أحداث افتراء من عهد علي بن أبي طالب. تتابع أحداث افتراء علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد بويع بعد وفاة عثمان رضي الله عنه في يوم 18 من ذو الحجة سنة 35 Hijrah. Maksudnya, Ali telah ditabalkan setelah kewafatan Saidina Uthman pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Sani, wa bai'a jami' min kana bil Madinah min sahaba wa ghairuhum. Ghairu annahu zikru an Talha wa Zubair radhiyallahu anhuma bai'an karihan ghairu ta'i'in. Maksudnya, pada hari yang sama, semua para sahabat telah berbai'ah, termasuk Talha dan Zubair. Walaupun Talha dan Zubair, mereka merasakan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Tali, zahabatu Sayyidatina Aisyah ila Makkah al-Mukarramah wa qabiltu Zubair wa Talha. Innahum ya'tabirun wujudu Aisyah lil qital. Lakin wujud Aisyah walil dafa' an hukumati Sayyidina Ali. Sayyidatina Aisyah datang ke Mekah dan berjumpa dengan Talha dan Zubair. Talha dan Zubair menganggap kehadiran Aisyah adalah untuk berperang. Padahal kehadiran Aisyah adalah untuk mempertahankan kerajaan Sayyidina Ali. Rabi' ومع ذلك بسبب تشهير هروب الجمل التي أدت إلى مقتل 13,000 Muslim. Lalu disebutkan fitnah itu berlakulah peperangan Jamal dan menyebabkan 13,000 orang Muslim terkorban. Wa akhiran rafa' ahda junud Muawiyah mashaf liyubda' as-saifu wa yatlibul hukum. Selepas itu berlakulah pertemuan antara Muawiyah dan Saidina Ali. Dalam pertemuan itu, salah seorang dari tentera Muawiyah telah mengangkat pedang dan mengangkat mashaf
memulakan pedang dan meminta tahkin, iaitu perdamaian antara Saidina Ali dan Muawiyah. Tatabu'u ahdathu iftiraq Muawiyah bin Yazid. أولا اغتيال سيدنا علي، وكان القتال من القبيلة الخوارج. قالوا أن سيدنا علي قد ارتكبت الجريمة من خلال تلقي التحكيم. Berlakulah pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, di mana pembunuhnya adalah dari kalangan kaum Khawarij. Alasan mereka kerana Saidina Ali telah membuat kesilapan dengan menerima tahkim. As-sani a'ta Hasan al-Hakim ba'da Saidina Ali al-hukum li Muawiyah, wa zalik li'annahu man ajala tajnibu al-inkisam bainal muslimin. Pada 41 Hijrah, Hasan iaitu pemerintah selepas Saidina Ali memberi pemerintahan tersebut kepada Muawiyah. Ini untuk mengelakkan perpecahan antara kaum muslimin. Wa akhiran, qabilah al-Khawarij yakrahu Sayyidina Ali wa Muawiyah wa Utsman lianna annaha tamsiku biquwwati ala kitab Allah. Ini kerana mereka sangat berpegang kepada kitab Allah dan mereka menganggap selain daripada kitab Allah merupakan kafirah. Sebab haza Muawiyah yaltaki al-qabilah Khawarij, dan disebabkan itu Muawiyah memutuskan untuk berjumpa sendiri dengan kabilah Khawarij. Haza kulli syai' manni, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sayyidah Syahira binti Syamsuddin. Ana min faslu DA. سأعرض أن تتابع أحداث افتراق إحدى يزيد بن معاوية وظهور الخوارج. تتابع أحداث افتراق إحدى يزيد بن معاوية. أولا تولى يزيد الخلافة بعد أبيه فأحدثوا وابتداء وكان ظلوما غشوما. فكر في أخذ البيعة ممن امتناع في إحدى أبيه، فخرج جنده إلى الحسين رضي الله عنه، وهو كان يتجه إلى الكوفة بدعوة من أهلها للهجرة إليهم، وهاصروا الحسين ومعه أهل البيت النبوة في كربلاء وقتلوهم. ومن هنا اتهبت نار التشيع وتهول الشيعة من مجرد رأي سياسية إلى مذهب عقائدي مبتدع. ثانيا، وقد كره أهل المدينة المنورة حكم يزيد لظلمه فخلعوا وإليه، فأرسل يزيد جيشا كبيرا لهم وحاصروا المدينة وقتل رجالها وشرد أهلها. وأخيرا وبعثوا جيشا آخر إلى مكة المكرمة ليقضي على عبد الله بن Zubair. Okey, baiklah. Kisah ini menerangkan tentang pemerintahan Yazid bin Muawiyah, yang mana Yazid bin Muawiyah telah dilantik untuk menjadi khalifah selepas kewafatan ayahnya. Pada awalnya, Hasan iaitu anak kepada Ali bin Abi Thalib telah dilantik sebagai khalifah bagi menyokong Ali bin Abi Thalib, tapi beliau lebih mementingkan keamanan. Kemudian Hasan membuat keputusan dengan Muawiyah untuk membuat perjanjian damai secara tidak langsung mengiktiraf Muawiyah sebagai khalifah, tetapi dengan beberapa syarat yang tertentu. Antaranya, Muawiyah tidak boleh memilih pengganti dia sendiri. Walau bagaimanapun telah ditakdirkan oleh Allah bahawa Hasan telah dibunuh. Selepas itu, Muawiyah memerintah sehingga beliau meninggal dunia, dan akan tetapi sebelum beliau wafat, beliau telah melantik anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah. Ini bermakna beliau telah melanggar perjanjian damai tersebut. Kemudian disebabkan perkara tersebut, Husain iaitu adik kepada Hasan yang telah wafat,
berasa tidak berpuas hati. Sehubungan dengan itu, Husin telah menerima surat daripada penduduk Kufah yang mana mereka menyokong Husin untuk berlawan bersama Yazid. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Zubair yang memegang rencana Husin untuk berangkat dari Mekah ke Kufah. Selepas itu, Husin bersama ahli keluarganya berangkat ke Kufah. Menerusi perkara tersebut, Yazid telah mendapat berita tentang perkara ini. Lalu beliau memecat Gubernur Kufah iaitu Nu'man bin Bashir dan melantik Ubaidillah bin Ziyad sebagai Gubernur baru. Seterusnya, Ubaidillah memaksa warga Kufah untuk berkhianat terhadap Husin. Ketika Husin dan ahli keluarganya bergerak ke Kufah, ia dikepung oleh pasukan yang diketuai oleh Ubaidullah tadi. Rombongan Husin dibunuh. Rombongan Husin bertemu dengan mereka di Karbala. Maka perundingan yang terjadi telah berakhir dan Husin mati dibunuh. Oleh hal yang demikian, Yazid telah menjadi khalifah pada zaman tersebut. Selepas kewafatan Husin, Abdullah bin Zubair mengumpul bai'ah dari penduduk Mekah. Selepas itu, Abdullah bin Zubair mendapat dukungan di Iraq, Arab Selatan, sebahagian Mesir dan Syam yang menjadi pusat kekuasaan Umayyah. Secara tidak langsung, saudara kepada Abdullah bin Zubair melaksanakan tugas. Namun pasukan dinasti Umayyah kalah dan telah meninggal dunia. Setelah itu, Abdullah bin Zubair bertindak untuk menghubungi kaum Ansar di Madinah untuk bekerjasama. Dalam masa itu, Yazid mengundang tokoh Madinah ke Damaskus dan cuba untuk mengambil hati mereka. Disebabkan perkara tersebut, para tokoh Madinah ni tidak menyukai sikapnya. Lalu masyarakat tidak menyukai sikapnya. Lalu masyarakat Madinah mengetahui akan perkara tersebut dan membatalkan kesetiaan mereka terhadap Yazid bin Muawiyah. Oleh hal yang demikian, Yazid bertindak untuk mengepung kota itu dan membunuh orang-orangnya serta mengusir orang-orang tersebut. Seterusnya, akhir sekali yang mana Yazid telah mendapat berita bahawa Abdullah telah menjadi khalifah di Hijaz. Oleh itu, Yazid menghantar pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair sekiranya mereka bertindak untuk melawan, dan ini diketuai oleh Muslim bin Uqbah. Setelah tercetusnya peperangan sesama mereka, maka wafatlah Abdullah bin Zubair ketika itu. Lalu pasukan Abdullah bin Zubair mampu bertahan selama 40 hari di Mekah kerana mereka tidak mampu menembus pertahanan itu. Al-Husin mengajak damai. Akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan gencatan senjata. Pada detik-detik itulah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia dalam usia 38 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 3 tahun 6 bulan. بعد ذلك ظهور الخوارج يعني أولا في معركة صفين رفع أهل الشام كتاب الله بعد أن أبصروا الهزيمة محقق لهم ملتمسين تحكيمه فيما شجر بينهم وأراد علي أن يتسمروا في القتال عملا بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لكن جنده خذلوا فقبلوا عليه التحكيم الذي انتهى بالاتفاق على أن يبقي علي في كوفة وهو خليفة المسلمين
وأن يبقي معاوية في الشام أميرا عليها. وآخرا فإذا رجل على الذي حمله على التحكيم طلبوا منه أن يقرن على نفسه بأنه خطأ بل أن يقر بالكفر فرفضوا علي ذلك وذهبوا إلى هرورة ليتهبوا لقتال علي في موقعة نهروان. أيوة، في هذه القصة yakni kemunculan golongan Khawarij, yang mana pada awalnya golongan Khawarij merupakan golongan yang mengikuti Sayyidina Ali. Walau bagaimanapun, golongan ini telah terkeluar daripada menjadi pengikut Sayyidina Ali kerana mereka tidak bersependapat dengan penubuhan Majlis Tahkim. Imam Al-Hafiz Ibn Kathir menyebut di dalam tafsirnya juzuk 1 surah Al-Imran ayat 7 hingga 9, mafhumnya, maka sesungguhnya bid'ah yang pertama berlaku di dalam Islam adalah fitnah Khawarij. Selain daripada peristiwa Majlis Tahkim, berlakunya golongan Khawarij adalah kerana mereka membenci Muawiyah. Ini adalah kerana kerana Muawiyah ni melawan Sayyidina Ali. Peristiwa Majlis Tahkim merupakan tanda penyelesaian peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah. Hal ini menyebabkan berlakunya peperangan Siffin di mana Muawiyah pada akhir 37 Hijrah menolak daripada mengakui bahawa Ali bin Abi Talib ialah khalifah disebabkan Ali bin Abi Talib telah memindahkan kotanya ke Kufah. Oleh itu, Muawiyah dengan segeranya mengumpulkan ahlinya untuk berperang dengan Ali bin Abi Talib. Disebabkan hal demikian, peperangan tersebut dinamakan sebagai peperangan Siffin. Bagi meringkaskan daripada apa yang telah diterimanya dalam Encyclopedia of Islam, terdapat perkataan yang mana suatu perjanjian telah dilakukan di perang Siffin tersebut dan telah dijelaskan dalam tahkim di mana terdapat dua perantara iaitu Abu Musa al-Ash'ari dan Ali serta Amr ibn Ashi bagi Muawiyah yang akan mengumumkan keputusan mereka. Dan tetapi pada ketika itu terdapat sebilangan pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak mengemari dengan ajakan tahkim tersebut kerana mereka menganggap bahawa bagi siapa yang mahu berdamai ketika peperangan adalah orang yang kecut, ataupun orang yang ragu-ragu dengan pendiriannya terhadap peperangan yang disertai itu. Kebanyakan di antara mereka memegang prinsip kita berperang menggunakan kebenaran bagi membuktikan keyakinan terhadap agama kita. Kenapa kita perlu berperang sebelum mereka kalah? Itu adalah prinsip mereka. Oleh hal yang demikian, kaum Sayyidina Ali membenci Sayyidina Ali kerana dianggap sebagai khalifah yang lemah dan menegakkan kebenaran. Seterusnya, ini adalah sama seperti mana mereka membenci Muawiyah kerana melawan khalifah Allah. Oleh hal yang demikian, perkara inilah yang menyebabkan berlakunya golongan Khawarij, iaitu kaum yang terkeluar daripada menjadi pengikut Sayyidina Ali. Berdasarkan perkara di atas, dapat kita ketahui bahawa golongan Khawarij berlaku disebabkan masalah politik yang berubah menjadi kepercayaan. Mengikut kefahaman saya, mereka telah menuduh bahawa Ali bin Abi Talib mempercayai sepenuhnya kepada keputusan yang dilakukan oleh pihak Muawiyah berbanding keputusan Allah dengan menerima tahkim yang menjadi sebab kepada berlakunya perbezaan pendapat. Terdapat beberapa hadis berkaitan dengan golongan Khawarij. Akhir sekali,
Akhir sekali, disebabkan munculnya golongan Khawarij ini, Nabi Muhammad SAW telah memerintah untuk memerangi golongan ini kerana mereka merupakan golongan yang paling berbahaya, yang mana boleh menimbulkan pelbagai fitnah dan jauh terpesong daripada agama Islam. Justru itu, baginda juga berkata bagi sesiapa yang memerangi golongan Khawarij ini, mereka akan memperoleh pahala dan ganjaran yang setimpal dengan perkara yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Umairah Batrisya binti Syamsul Kamal. Ana min IC 1103DA. Fi hadha yaumi uridu an tatakallamu fi hadha al-mawdu' an-Syiah. Ma ma'na al-Syiah? Al-Syiah min haythu al-lughatu hum a'raqun aw atba'un. وبحسب آل مصطفى فإن الشيعة من حيث الاصطلاح يتبعون علي رضي الله عنه ويسبقونه من أصحاب النبي أخرين. بدأها رجل يهودي من اليمن اسمه عبد الله بن سبأ بمجتهد ورفائع رتبة سعيدة Ali bin Abi Thalib wa ihanahi asdiqaihi. Pula Syiah ni merupakan satu sekumpulan yang berikan dukungan sepenuhnya terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhubung dengan krisis isu politik beliau dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abu Sufyan ni? Muawiyah bin Abu Sufyan ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Terutama selepas kematian Sayyidina Uthman bin Affan, bermulalah kewujudan satu aliran kepercayaan yang berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, iaitu muncullah golongan Syiah. An-nufudu min hilali tahwili al-furasi ila nuqtati intila al-Syiah. Syiah bermula disebabkan pengislaman orang Parsi. Kerana orang Parsi ni berpegang pemerintahan mereka berdasarkan asal keturunan beraja dan kerusi pemerintahan mereka yang diwarisi. Pegangan yang kuat ni dapat dilihat selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Mereka pendapat bahawa Ali bin Abi Thalib ni yang paling layak untuk mewarisi pemerintahan kerana Rasulullah tak ada anak lelaki. Abu Bakar, Umar dan Uthman ni dianggap sebagai perampas kerana hak pemerintahan tu sepatutnya menjadi milik Ali bin Abi Thalib. Wabihasabi al-Baghdadi faqad bada al-amru bidhuri iftira' Abdullah bin Sabah ala Khalifah Uthman. Abdullah bin Sabah masuk orang-orang Islam untuk menentang khalifah. Orang ramai menuntut dan mengatakan hak yang sewajarnya itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada sebahagian dari mereka yang mengatakan kepada Ali, engkaulah Tuhan, musnahkanlah mereka. Al-imamah hulafa lin-nubuwah. Menurut fahaman Syiah, imamah ni punya kedudukan yang tertinggi, iaitu sebagai penerus kenabian. Dan ianya adalah manusia pilihan Allah dan Nabinya. Golongan Syiah juga pendapat bahawa seorang imam tu mestilah maksum seperti seorang Nabi. Mereka menganggap imam mereka tu mengetahui perkara gaib, berperanan untuk mentadbir alam. Mereka memohon dan minta selain daripada Allah ketika bernazar dan menyembelih binatang. Mereka juga memohon hajat daripada orang yang telah meninggal dunia. Ia sangatlah berbeza dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu yang kita hanya memohon dan minta hanya kepada Allah yang Maha Esa dan tidak pernah menyamakan Allah dan menyekutukan Allah dengan makhluk Allah yang lain. Bisababi as-sahabati allazina akhruhu. Punca golongan Syiah ni tidak menerima hadis kerana para sahabat yang meriwayatkannya. Ada sebahagian daripada riwayat Syiah mengatakan yang sesungguhnya semua perkara dirujuk kepada kitab sunnah. Mana hadis yang tidak bertepatan dengan kitab Allah, ia adalah perhiasan. Syiah mendefinisikan hadis sebagai semua perbuatan, percakapan dan pengakuan daripada Al-Maksum, iaitu Imam 12 mereka. Mereka berkata sungguhnya Imam 12 mereka adalah maksum dan hadis yang terbit dari mereka adalah sahih tanpa syarat sanad atau rawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kerana sesungguhnya mereka beranggapan yang Al-Imamah ni adalah penerus kenabian. Taqduna anna al-Quran allazi anzala ala Nabi Muhammad biyadi Imam al-Mahdi. Golongan Syiah ni mendakwa bahawa kitab suci Al-Quran yang ada pada zaman kini ni bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengatakan pada akhir zaman nanti Imam Mahdi akan bawa Al-Quran yang sebenar kerana mereka percaya kitab suci itu berada di tangan Imam Mahdi. Golongan Syiah ini juga tidak percaya pada Al-Quran kerana mereka mendakwa para sahabat melakukan beratus-ratus riwayat palsu
berkaitan penyelewengan, pengurangan atau penambahan terhadap Al-Quran yang disandarkan kepada imam-imam mereka. Kesimpulannya, setiap umat Islam hendaklah pegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenarnya supaya tidak terpesong atau terjerumus dengan perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam yang suci ini. Semua masyarakat perlulah memantapkan akidah Ahlussunnah untuk mengelakkan perpecahan umat. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Nur'atira binti Muhyiddin. Ana min IC11038. Sa'uqaddimu an atharul mutarattiba min al-iftiraqi ala siyasah, iaitu kesan kepada perpecahan umat pada zaman sahabat ke atas politik. Awalan, wuku'un ma'rikatun Nahrawan Khalifah Ali wal Khawarij, iaitu berlakunya pertempuran Nahrawan antara Khalifah Ali dan Khawarij. Pertempuran ini berlaku kerana puak Khawarij mereka tidak boleh menerima bahawa Saidina Ali ini menerima majlis tahkim yang telah dibuat oleh orang-orang Muawiyah, dan mereka mengambil keputusan untuk tidak mengikut Saidina Ali lagi. Mereka merasakan yang Saidina Ali ini telah berkomplot dengan pemberontak. Selain itu, mereka juga telah mengkafirkan Saidina Ali. Oleh itu, mereka mengambil keputusan untuk memerangi Saidina Ali kerana bagi mereka, memerangi orang yang kafir adalah satu jihad. Namun, di dalam pertempuran itu, Khawarij telah kalah dan ramai yang telah terkorban termasuk ketua-ketua mereka. Thaniyan, miqtalu Ali bisababin intiqamin Khawarij. Terbunuhnya Ali disebabkan oleh dendam Khawarij. Selepas pertempuran Nahrawan, baki mereka yang tidak mati masih lagi meneruskan rancangan mereka untuk membunuh Saidina Ali dan mencederakan orang-orang yang terlibat dengan majlis tahkim.
Mereka masih tidak berpuas hati dan telah menugaskan Ibnu Muljam untuk membunuh Saidina Ali. Lalu, Ibnu Muljam telah menikam Saidina Ali dengan pedang ketika beliau sedang mengambil wuduk, dan Saidina Ali telah wafat pada 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. Dari sini dapat dilihat yang dengan hanya sifat dendam dan tidak puas hati oleh puak Khawarij ini, mereka sanggup melakukan pertumpahan darah. Thaniyan, at-tahawul fil khilafah Umayyah min nizam syura khalis ila nizam syura, iaitu sistem pemerintahan pada zaman Umayyah telah bertukar daripada sistem syura kepada sistem monarki. Khalifah Muawiyah telah menukar sistem syura ke sistem monarki kerana untuk mengelakkan pertentangan. Hal ini kerana baginya apabila dia menurunkan tahtanya kepada anaknya, tidak akan timbul sebarang ketidakpuashatian kepada orang lain. Dan semenjak itu, sistem syura tidak lagi dilakukan dan digantikan dengan sistem monarki sehingga ke kerajaan yang seterusnya. Rabi'an, sukutul khilafah Umayyah, iaitu kejatuhan kerajaan Umayyah. Kejatuhan kerajaan Umayyah, salah satu daripada sebabnya adalah tentangan daripada Syiah dan Khawarij. Pelbagai cara yang telah dilakukan oleh Syiah dan Khawarij untuk menggulingkan kerajaan ini seperti melakukan pemberontakan, tetapi segalanya tidak berhasil. Namun Syiah dan Khawarij ini tidak berputus asa dan terus memperkuatkan lagi serangan mereka bagi menggugat kerajaan Umayyah. Tambahan pula, ketika itu kerajaan Abbasiyah juga sedang ingin merebut tahta dari kerajaan Umayyah, maka keadaan itu telah menyebabkan kerajaan Umayyah akhirnya jatuh juga. Jadi kesimpulannya, perpecahan yang berlaku pada zaman Ali menjadi terus menerus sehingga ke zaman Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Salsabila binti Ahmad Faris. Ana min IC 110 3DA. في هذا اليوم أنا أريد أن أتكلم عن الآثار المترتبة من الافتراق على التشيع. أيوة. وخلال الصحابة حديث الانقسام والانقسام الحزب الجماعة وهي ثلاثة: السنة والجماعة والشيعة والخوارج، ولكل مجموعة آراءها وفلوهاها ولا تتمسك جماعة الخوارج. Okay, di sini nak cakap yang sewaktu perpecahan umat pada zaman sahabat, dia berpecah kepada 3 golongan. Yang pertama adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Al-Khawarij. Jadi saya nak masukkan kepada yang pertama dulu, Jamaah Al-Khawarij. Jamaah Al-Khawarij bil ahkam al-waradah fi al-ahadith allati riwayataha Sayyidah Utsman wa Ali wa Muawiyah atau hadis rawahu sahabah. Kat sini nak cakap yang golongan Khawarij ni dia tidak menerima, dia tidak peruntukkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Muawiyah, atau hadis yang diriwayatkan sendiri oleh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerima pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa daripada pemimpin mereka dalam kalangan mereka sendiri, pemimpin dalam kalangan mereka sendiri, itu ulama-ulama dari golongan Khawarij ini sendiri. Al-Khawarij aidan lidaihim qawaiduhum al-khasah usuluhu waligharad tanfiz siyasa at-ti'afah. Untuk melaksanakan dasar-dasar mazhab mereka, mazhab golongan Khawarij ini, mereka menggunakan pelbagai cara kekerasan dan kekejaman untuk menentang atau memusnahkan musuh-musuh mereka. Al-Syiah. الشيعة رفض الشيعة أيضا العديد من الأحاديث التي رواها أصحابهم ورآها فتواهم. Golongan Syiah juga menolak banyak peruntukan
yang diriwayatkan oleh para sahabat dan khalifah-khalifah. Mereka tidak memandang fatwa yang sahih seperti para sahabat dan ulama-ulama. Setiap penyair ini hanya membawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka. Maknanya golongan Syiah ni hanya menerima, seperti macam Khawarij tadi, dia menerima hanya dalam kalangan Syiah mereka sendiri. Dan mereka juga mempunyai perundangan mereka sendiri, perundangan yang sangat kuat. Mereka juga mempunyai asal usul yang berbeza pendapat yang terlalu banyak. Syiah ni kita nak cakap yang golongan dia ni memang mendapat tumpuan yang tumpuan sepenuhnya lah. Macam besar lah golongan Syiah ni waktu tu. Syiah ni muncul selepas 5 tahun terakhir penguasaan Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu dari tahun 30 Hijrah hingga 35 Hijrah. Persefahaman Syiah ni muncul dengan sangat dapat perhatian yang sangat banyak lah kita nak cakap kat sini. Mereka mengatakan bahawa siapa yang berhak menjadi khalifah selepas dia mempersetujui sesiapa pun berhak untuk menjadi pemimpin selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dia paling nak sekali adalah Sayyidina Ali. Dia mengatakan yang Abu Bakar ni merampas hak Sayyidina Ali dekat situ. Mereka tidak mahu, mereka enggan menyebut radhiyallahu anhu. Lalu mereka menukarnya dengan mengutuk Allahu rijal qatala ahli baitik. Wa akhiran al-majmu'ah thalatha minan nas as-sunnah wal jama'ah fihi qadira ala qabul kullu hadith haqiqi yarudu athakun wa sadakun daun tumayyiz sadiq bi akhir. Okey, golongan yang terakhir tu, golongan ketiga adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni dia neutral, dia memang dapat menerima setiap riwayat daripada sahabat, daripada golongan para ulama yang sahih, dan dia juga berpegang pada fatwa dan pendapat semua sahabat. Oleh itu peraturan mereka tidak sama dengan orang Khawarij dan Syiah. Maksudnya apa diorang punya, dari segi apa sekalipun, semuanya berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Quran dan sunnah kan. Ya, memang panduan setiap orang Islam yang betul, yang benar, bukan Syiah, bukan Khawarij. Tidak kisahlah dari segi pemerintahan, dari segi harta pusaka, perkahwinan dan sebagainya.